Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ni saya akan buat sedikit review dan unboxing barang yang ada depan saya ni. Okey, tapi sebelum saya mulakan unboxing dan review, minta untuk jasa anda yang tengok video saya ni jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng untuk mendapatkan notifikasi yang baru daripada saya. Aduh, dapat SMS pula dah terhabis. Dah lah aku bayar bil mahal sampai 100 lebih. Macam mana lah aku nak jimat ni? Aduh, hai. Anda hadapi masalah yang sama? Bertukarlah kepada One XX kerana One XX menawarkan harga 100GB untuk RM89, 44GB untuk RM59. Anda boleh kekalkan nombor lama anda. Ia menggunakan jaringan sama daripada Celcom. Apa yang baiknya adalah data carry forward kalau anda tak habis. Link ada pada description di bawah. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita terus pergi kepada produk. Di mana kalau kita beli barang ni, kita dapat kotak macam ni lah. Okey, barang yang saya beli ni adalah keyboard, mouse. Dia datang sekali dengan set, di mana daripada jenama Aula. Okey, terbalik ke? Okey, terbalik. Okey, kalau kita beli memang kita dapat kotak macam ni lah, di mana ni adalah model Mountain T200. Kalau kita tengok kat internet, model Aula T200 ni adalah model yang paling termurah untuk jenama Aula ni. Okey, kalau ikut packaging dihantar kepada kita ni, memang sepatutnya pihak Aula wrap dengan betul supaya barang-barang yang sampai dekat customer tidak rosak. Okey, dia ada tape fragile dan sebagainya. Okey, barang ni sebenarnya bukan barang yang pertama kali dekat tangan saya. Ini adalah barang yang kedua. Okey, barang yang kedua. Nanti saya bagi tahu kenapa, apa sebab sampai saya dapat kali yang kedua ni. Okey, kita pergi kepada unboxing dulu, tengok dulu produk dia. So far tak ada apa. Sebelah sini just jenama je. Sebelah sini dia tulis Mountain, jenama dia sendiri. Dan sini ada Aula. Dan kalau kita tengok design dia ni, design apa ni? Macam muka orang perang macam tu kan. Dan sini ada keyboard, sini ada gambar mouse Aula, itu saja. So far belakang dia tulisan Cina je lah mostly. Okey, tu dia. Jom kita try buka kepada anda semua. Dan dia datang pun memang dah koyak. Kita try buka kepada anda semua. Okay, ni sebenarnya saya dah buka dah, tengok barang okey ke tak. Tapi saya nak buka balik untuk tunjuk kepada anda semua. Okey, ni dia. Kita dapat dalam kotak macam ni lah. Kotak pun kotak biasa-biasa je kan, barang murah. Jom kita buka dulu. Okey, apa yang kita dapat dalam ni? Yang pertama sekali adalah mouse. Ni confirm mouse ni. Okey, mouse dia balut dengan satu plastik ni. Okey, mouse ni berwarna putih. Sebab saya ambil yang berwarna putih punya set lah. Dia ada set warna silver, dia ada set warna hitam, warna putih. Okey, so far kalau kita tengok kat sini, mouse ni ringan, tak berat. Saya rasa tak sesuai untuk orang yang main game. Dan sebelah sini kalau anda tengok, dia ada dua button. Dia ada dua button untuk kita customize lah. Mungkin back forward, front forward ke apa kan, kita tak pastilah. Anda boleh set lah. Atas ni pun ada satu juga button. Dia tulis apa ni? DPI. Saya pun tak tahu. Saya tak main game, saya tak tahu. Okey, sini macam biasa ada scroll. Itu saja. Okey, untuk tali ni, tali jenis plastik biasa punya lah, plastik. Okey, kalau kita nak bandingkan mouse yang mahal-mahal, dia untuk tali dia ni dia gunakan jahitan. Dan dia berat sikit. So far ni barang murah kan, nak expect apa barang murah. Okey, so kita letak tepi dulu. So yang ni kita dapat keyboard lah. Keyboard ni pun berwarna putih. Kalau anda nampak kat sini, keyboard ni warna putih. Okey, dan ini model yang ada knob atas ni. Okey, kita boleh adjust lah. Okey, boleh adjust. Nanti saya tunjuk macam mana, apa mode yang dia ada. Okey, so apa lagi ada dalam kotak. So letak tepi dulu keyboard ni. Apa yang ada dalam kotak lagi, kita ada user manual. Okay, user manual dia tulis kat sini English.
tapi dalam semua bahasa Cina lah, memang kita tak faham. Okay, so sini ada tempat buka keyboard tu lah, kalau anda boleh nampak, untuk kita cabut keypad tu. Okay, so far tu saja dalam kotak, tak ada apa dah. Saya letak tepi dulu kotak ni. Okay, jom kita pergi kepada keyboard tu sendiri. Okay, Aziz, kenapa sama dengan keyboard kau belakang ni? Tu saya cakap tadi, saya dah ada dua dah sebenarnya keyboard ni. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali saya beli dia dalam 2 minggu lepas tak silap. Saya dah test apa semua, saya dapati huruf A dan O tidak berfungsi. Maka saya kontak balik dengan Aula dan dia bagi replacement yang baru kepada saya. Di mana ni lah yang baru yang kita dapat ni. Okey, untuk model ni, untuk keyboard dia pula, tali dia tali plastik juga. Dia bukannya jenis yang jahitan tu. Okey, kat belakang ni kita boleh adjust ketinggian. Semua keyboard pun ada kat benda ni. Okey, jom kita cucuk dan test sama ada dia dapat berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okay, kalau kita ikut tengok kelebihan apa yang ada dekat sini, dekat keyboard ni, dia ada dua jenis mode yang kita boleh adjust. Contoh kita cucuk dulu. Okay, dia menyala Okay, kita nak tahu dia mode apa, kita kena tengok berdasarkan knob ni. Contoh kalau kita tekan, ni lampu dia kelip-kelip, kelip yang slow. So kalau kita tekan, dia static lampu dia, maksudnya ini ada dalam mode lampu, mode RGB. Di mana mode RGB ni kita boleh adjust lampu dia. Ada 4 jenis lampu punya kedudukan lah, di mana yang ini static, yang ini kelip laju-laju, yang kedua. Okay, yang ketiga, kalau anda perasan tak ada apa-apa, tapi bila anda tekan, dia ada lampu. Dia lampu untuk semua lah. Dia bukannya daripada huruf tu berlampu ke tepi ke tak, bukan. Sebab ni barang murah, kita dapat macam ni lah. Okay, ni yang ketiga. Yang keempat, dia kelip tapi slow. Kelip dia slow. Okay, ini 4 mode untuk lampu. Okay, kat atas ni ada 4 button ni, di mana 1 knob dan 3 button yang kecil-kecil ni adalah number, cap dan scroll ni. Kita boleh juga adjust play dan pause, fast forward dan back forward. Okey, untuk yang ni. Contohlah kita nak pergi kepada mode music. Kita tekan lama-lama kat sini sampai dia berkelip biru kat sini. Okey, dia dah berkelip. Maksudnya kalau kita tekan sekalipun, dia takkan ubah mode lampu kat sini. Dia takkan ubah mode lampu kat sini. Apa yang berubah bila kita tekan kat sini adalah pause and play. Kalau kita pasang lagu, kita tekan sini dia akan pause, kita tekan sini dia akan play. Sama juga lah, kita boleh gunakan button kat sini. Pause boleh, play boleh kat sini, tak ada masalah. Itulah kelebihan yang ada dekat keyboard ni. Apa yang saya nampak, ada 2 jenis mode yang kita boleh adjust mengikut keperluan kita. Okay, saya rasa tu saja untuk dia punya ni. Okay, mesti yang tertanya, kenapa pilih keyboard ni? Kenapa tak pilih keyboard yang mahal-mahal kan? Keyboard-keyboard yang lain ke kan? Okey, saya pilih keyboard ni disebabkan saya bukan seorang gamer. Saya tak main game langsung. Saya biasa banyak buat kerja je. Okey, apabila saya banyak buat kerja, saya rasa tak perlu pun saya spend sampai nak beli mechanical keyboard. Okey, untuk pengetahuan anda, ini bukan mechanical keyboard. Siapa yang tak tahu, mechanical keyboard dia switch dia satu-satu. Di mana kalau kita cabut satu keypad ni, kita akan nampak switch untuk mechanical keyboard. Dia akan terkeluar. Tak silap saya ada beberapa jenis switch, di mana 5 jenis ke 4 jenis switch, di mana ada red, brown, blue, black, yellow. Tak silap lah, macam tu lah. Dan dia ada kriteria yang masing-masing punya lah berdasarkan switch tu. Black paling senyap tak silap saya. Biru yang common, yang biasa orang pakai, bunyi dia sangat kuat. Biru tu ketek kalau orang main game. Okay, tapi ini bukan mechanical keyboard, ini membrane. Okey, ada beberapa keburukan dekat membrane lah, di mana kalau contoh kita type S dengan D ni lah, contohnya SD duduk sebelah-sebelah, kita nak type S, tiba-tiba D pun ada juga dalam tulisan kita. Itu keburukan yang saya nampak dalam membrane keyboard. Tapi
Tak ada masalah kalau anda jaga keyboard anda dengan baik. So far tak ada masalah. Sebab laptop saya pun dah lama dengan saya. Laptop, kat mana-mana laptop yang setahu saya dia pakai membrane keyboard. Dia bukannya mechanical keyboard. Itu kalau tak silap saya lah. Okay, saya rasa dah habis untuk saya review sikit tentang T200 daripada Aula ni. Jom kita test sama ada dia berfungsi dengan baik ataupun tidak. Tapi sebelum saya test ni, saya nak tunjuk kepada anda tentang yang keyboard pertama saya ni. Mesti nak tahu, betul ke Zik kau punya A dan O tu tak berfungsi kan? Ada huruf yang tak berfungsi. Jom kita try tengok. Sekejap saya try buka Words. Ok, blank document. Kita besarkanlah kat sini. Ok, so kita pergi kepada 100 lah. 100, size 100. Ok, dan kita boldkan supaya anda nampak. Ni saya tak usik saya usik yang keyboard kat belakang ni. Saya nak type apa yang huruf ada A dan O. Keyboard lah, keyboard. K-E-Y-B-O-A-R-D. Nampak? Kalau anda perasan, tak ada huruf A dan O dekat belakang ni. Itu sebab ada masalah dengan keyboard yang pertama saya ni, dan saya minta untuk Aula replace dan sebagainya, dan Aula bersetuju untuk replace tanpa saya bagi balik keyboard yang asal ni kan. Kebanyakan seller dia akan ambil balik dan dia akan check dan sebagainya, tapi yang bagusnya pihak Aula ni dia replacekan terus. Okay, jom saya bagi contoh lagi. Contoh saya nak type apa? Bola. Kalau anda perasan tak ada huruf O dan A. Itu masalah yang berlaku dekat keyboard yang pertama depan ni. Model sama je. Ok, jom kita try test untuk keyboard yang ni pula. Ok, apa kita nak type? Kita type daripada A sampai Z lah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ok, kalau saya check A, B, C, D, E semua ada. Jom kita try nombor pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So far Alhamdulillah semuanya ok. Saya rasa tak ada masalah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Aula kerana memahami masalah yang berlaku. Saya bukannya dah pakai ke apa, belum. Saya hanya baru buka test. Ok, lampu. Esoknya saya nak try buka dan buat kerja dekat Words, memang tak boleh pakai huruf A dan O. Siapa je yang suka kan? Kalau kita nak buat kerja tiba-tiba tak boleh nak tekan huruf tu kan? Susah nak type untuk buat kerja. Maka pihak Aula replace yang baru tanpa kita pulangkan keyboard yang lama. Terima kasih pihak Aula. Okay, saya rasa itu sahaja untuk review dan unboxing kali ni. Selamat berjumpa untuk video yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, komen dan share. Selamat berjumpa untuk video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum. Thank you.